Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tuan Imam, tuan-tuan dan Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala atas nikmat iman dan Islam kita dapat bersama-sama untuk pada pagi ini. Juga Allah kurniakan nikmat kita umur yang panjang, ya, kesihatan, ya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang Allah kurniakan pada kita itu adalah menjadi nikmat, bukan nikmah. Ya, seperti yang disebut nikmat ialah, bila sebut nikmat ialah sesuatu yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah bagi kat kita, Allah yang kurnia bagi kat kita, maka akan kita mendekatkan diri pada Allah SWT. Berbanding dengan nikmah. Nikmah ini ialah Allah bagi juga, ya, bagi juga, tapi apa yang ada pada kita, kesihatan, ya, kelebihan material apa dan sebagainya, makin menjauhkan diri dengan Allah SWT. Yang ini kita paling takut, seperti mana yang berlaku kepada Fir'aun ni. Fir'aun ini dia Allah bagi kat kekayaan, kekuasaan dan sebagainya. Namun begitu, ya, dia makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selalu untuk supaya Allah kurniakan pada kita itu, ia menjadi nikmat pada kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Ya, kita juga rakan-rakan kita yang berada di Tanah Suci Mekah, ya, esok hari ini berapa, 8 Zulhijjah, 9, 10. Ya, kita 9 Zulhijjah esok hari Sabtu, kita hari Sabtu. Namun begitu bagi kita ikut, kalau nak berpuasa ikut kita lah. Ikut di Malaysia, ya, selalu menjadi satu polemik, ya. Sama ada nak puasa hari Jumaat ikut Saudi ataupun ikut Malaysia. Tapi bagi kita ikutlah ikut pemerintah kita, iaitu 9 Zulhijjah pada hari Sabtu. Itu kelebihannya ialah puasanya ialah, siapa yang barang puasa satu hari itu Allah ampunkan setahun, ya, sebelum dan selepasnya, insya-Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Untuk pagi ini kita kongsi berkaitan dengan merujuk kepada kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan sabar dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk pagi ini, ya. Sabar dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab saya kata tadi bahawa, ya, Allah memberikan kita, mengurniakan pada kita nikmat dan sebagainya, kita pun kena ada sabarnya. Bukan selalu sabar timpa musibah saja. Sabar Allah kurniakan nikmat pun kita kena sabar. Ini merujuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa an Abi Sa'di bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indahu faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in bi yadihi ma yakun min khairin falan addakhiru ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbaru, ya, yusabbiruhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Hadis ini hadis riwayat Muslim, riwayat Muslim, tuan-tuan, riwayat hadis yang sahih, Bukhari dan Muslim, daripada Abu Sa'ad, ya, Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa beberapa orang dalam kalangan Ansar
meminta sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diberikan kepada mereka, kemudian mereka meminta lagi. Rasulullah bagi mereka, dia minta daripada Rasulullah, Rasulullah bagi, dah dapat, dia minta lagi. Lalu diberikan kepada mereka sehingga habis apa yang ada di sisi baginda. Ya. Kalau kita memanglah dah bagi nak apa, dah bagi minta lagi, memanglah kita naik darah, ya tak? Kalau kita lah, orang dah bagi, datang lagi minta lagi, datang lagi minta lagi, tapi Rasulullah ya, dia tenang saja, ya, dah sehingga habis di si baginda Rasulullah. Lalu baginda bersabda, selepas dah habis tu, apa nak bagi lagi, dia dah minta apa, habis dah kat sisi kita. Baginda bersabda kepada mereka setelah memberikan segala apa yang ada pada tangannya, maknanya, apa lagi, aku dah tak ada apa lagi dah aku nak bagi kat kau. Tu maksudnya begitulah. Dia minta dan minta dan minta dan minta. Rasulullah kata, apa lagi? Rasulullah bersabda, apa lagi nak bagi kat kau lagi? Aku dah tak ada dah. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa saja kebaikan yang ada di sisiku, aku tidak akan pernah sembunyikannya. Ini dia. Ini kita akan nanti ikat pengajaran dia. Apa saja kebaikan yang ada di sisiku, aku tidak akan pernah sembunyikannya daripada kalian. Maksudnya apa sajalah. Kalau Rasulullah tu ada apa-apalah, benda-benda bersifat mungkin makanan dan sebagainya, semua orang tahu Rasulullah ada ni, kalian. Dan sesiapa yang menahan diri daripada meminta-minta, maka Allah akan mengurniakan kehormatan kepadanya. Satu, yang pertama tadi, Rasulullah ada apa saja yang ada padanya, Rasulullah tidak pernah sembunyi. Tak pernah sembunyi. Kemudian yang kedua, persoalannya apa dia? Sesiapa yang menahan diri, Rasulullah ingat balik, siapa yang menahan diri daripada meminta-minta, maka Allah mengurniakan kehormatan. Dua perkara itulah kepadanya. Dan sesiapa yang merasa cukup, tiga. Yang dah tiga ni. Dan siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Tu kita minta, Allah kurnia, Allah alhamdulillah cukup. Maka bila rasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Maknanya, bukan maksud cukup itu melihat kuantiti, kita contohnya kalau kita dari segi logik kita, kuantiti mestilah berbilion-bilion barulah cukup, semua ada, kita sebut je. Itu kalau nak cukup betul waktu di syurga lah. Kita rasa je benda tu dah ada, tu cukup. Rasa je nak makan apa, ada itu aja kat depan mata. Bukan depan mata, depan mulut. Kat syurga tak. Tapi kat dunia ni, tak boleh nak macam tu. Tapi bagi kita, logik kita, bila sebut cukup tu, kita membayangkan, yalah kita manusia ni kadang-kadang, kita rasa, kalau nak cukup, hendak kita ni manusia mana nak cukup, mana nak cukup, bila dapat ni pun nak yang lain, nak ni yang lain juga, Tapi bagi Allah, Rasulullah bersabda, dan siapa rasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Itu dia. Dia bukan melihat daripada kuantiti. Melihat kuantiti. Maknanya jumlah tak. Apa yang ada pada kita, Allah akan bagikan cukup. Contohlah, mudahlah tuan-tuan, kita, Allah bagi kita, pencen hanya 5,000. DJ52 lah. Yang 4 ke. Contoh. Cukup. Tak? Cukup tak? Pasal kita rasa cukup. Cukup lah. Allah bagi cukup lah. Maksudnya kereta pun tak pernah rosak. Pasal apa? Tak pernah pergi surau masjid mana nak rosak. Tak? Surau masjid, rumah masjid mana pergi tempat lain. Pergi tempat anak ambil, tak? Kereta anak yang rosak, tak? Tuan-tuan cukup contoh, gitulah kan. Cukup. Itu maksud, bukan masuk, bukan makna tu. Baik, mencukupi. Dan siapa yang bersabar, itu dia. 3 perkara tadi, apa perkara? Rasulullah, sifat Rasulullah yang memang tak pernah sembunyi apa yang Allah kurniakan kepadanya. Yang kedua,
siapa tak perlu banyak meminta-minta, kerana siapa bila kita tidak meminta, Allah akan kurniakan kehormatan. Yang betul lah kalau lagi minta. Yang ketiga ialah dan siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Tu dia. Maka Rasulullah kata, menyebut, dan sesiapa yang bersabar, Allah akan menjadikannya sabar. Siapa yang sabar, siapa yang bersabar, Allah akan menjadikannya bersabar. Sesungguhnya tidak diberikan kepada seorang pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Maknanya kita lihat ni tuan-tuan, apa saja yang ada pada kita nikmat ini, secara mudahnya, apa saja yang Allah kurniakan nikmat pada kita ini, berbentuk kesihatan, berbentuk keuangan ataupun apa dan sebagainya, itu tidak menilai, tapi yang bernilai ialah iaitu kesabaran. Betul lah. Contohlah tuan-tuan, duit banyak pun kalau tak sabar pun tak jadi juga. Duit tak ada pun, tak sabar pun tak jadi juga. Duit tak berapa ada pun, tak sabar pun tak jadi juga. Sebab itu Rasulullah kata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak diberikan kepada seorang pemberian yang lebih baik. Makna sabar itu lebih baik daripada lebih luas, lebih baik daripada nikmat-nikmat yang ada. Sebenarnya yang saya sebut tadi, apa saja mestilah sabar. Dan apa yang berlaku ialah di mana cerita ini ialah sebab wurud hadis. Sebab wurud, kalau ayat Quran ada sebab nuzul. Kalau ayat Quran sebab nuzul, kalau hadis wurud hadis, sebab-sebabnya hadis ni. Di mana ini adalah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi apabila sesuatu Nabi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat barang diberikan kepadanya, sama ada hadiah, fight ataupun ghanimah, ghanimah rampasan perang, dalam kadar yang banyak. Apabila melihat kepada kadar barang yang banyak tersebut, maka golongan Ansar, golongan Ansar melihat Nabi dapat banyak barang. Ini malah ghanimah daripada perang. Ghanimah tu kerana orang Arab ni kalau pergi perang, dia bawa semua barang. Keluarga dia pun dibawa. Keluarga dia pun dibawa. Barang semua dibawa. Apabila kalah, maka dia lari, ataupun kalah, mati dan sebagainya, maka yang tinggal barang-barang dia. Maka bertimbullah barang-barang dia, dan barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh tadi, maka tentera Islam akan ambil yang dipanggil ghanimah. Itu ghanimah, ghanimah atau perang. Maka pembahagian masa itu dibagikan, Rasulullah pun dapat, semua dapat, Rasulullah dapat lebih lah, sebab itu memang ketentuan dia. Maka orang Ansar ni nampak, Rasulullah banyak dapat. Maka golongan Ansar golongan yang duduk berada di Madinah. Ansar ni orang Madinah. Ansar iaitu orang-orang Muslim Madinah yang berjuang bersama. Waktu itu bersama-sama berjuang lah. Jadi bila begitu, itu terjadinya melihat daripada Nabi banyak dapat barang tersebut, maka masing-masing dapat jugalah. Maka golongan Ansar meminta kepada Rasulullah SAW. Sebab itu kalau kita lihat, bila diminta-minta itu, Rasulullah SAW terus bersabda. Itu yang saya sebut tadi. Rasulullah dah minta habis. Seperti mana dalam hadis Rasulullah SAW daripada riwayat Abu Dawud, ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum. Tiada apa-apa sebarang kebaikan pada diriku yang aku simpan sahaja benda itu. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, apa yang ada pada dia itu semua dimanfaatkan.
Boleh faham ya? Apa yang ada. Maksudnya kalau kita ni, apa yang ada pada kita, kita manfaatkan. Kalau masjid dapat bukan? Dapat apa? Sumbangan tu, jangan simpan. Kalau dulu disimpan. Masjid kau berapa? 100,000. Kau apa? 200,000. Simpan seronok je. Program tak ada. Sebab pakat simpan. Manfaatkan. Maksud begitu. Tu. Sebab Nabi ni, apa yang ada? Malah nyawa dia. Nyawa dia. Semua dimanfaatkan. Begitu juga kita, tuan-tuan Allah. Allah kurniakan ada pada kita ialah apa tu, tuan-tuan? Panjang umur. 50, 60, 70, 90. Manfaatkan nyawa yang ada pada kita. Umur panjang kita manfaatkan. Bagaimana nak manfaatkan ialah ini dia. Kita manfaatkan untuk diri, untuk masyarakat, untuk negara. Kita manfaatkan. Jangan simpan saja. Ataupun kita ada duit simpanan, manfaatkan. Itu kata zakat lah, manfaatkan lah. Zakat, manfaatkan. Berjalan, manfaatkan, jalan. Manfaat untuk diri, jalan lah. Siru fil ar, jalan. Jangan tak jalan, duduk simpan je. Jalan. Pergi mana? Pergilah tempat-tempat yang yalah, tempat-tempat melihat keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Itu manfaat juga. Jangan duduk simpan je. Guna. Begitulah apa yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selagi kita hidup ini, tuan-tuan, secara mudahnya kita memang tak boleh nak rehat lah. Kita kena manfaatkan, sama ada untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara. Kita kena manfaatkan diri selagi nyawa kita di kandung badan. Tu maksudnya begitu. Tu dia. Waktu rehat di mana? Waktu rehat. Dah rehat. Idza balagatil khulqum wa antum hayna. Waktu rehat tu nanti dah orang angkat kita. Gimana? Ke kubur. Itu waktu rehat. Waktu rehat kita itulah. Sebab itu kita, tuan-tuan, kadang-kadang kita motivasi. Waktu rehat kita ialah kat kubur besok. Dah mati tu waktu rehat kita. Waktu rehat. Sebab tu kalau kita ni, walaupun sakit-sakit lutut. Yalah. Tanya orang kesihatan, Kementerian Kesihatan. Dia memang, dia sunnah dia lah. Dah umur 60, 50, 60, lutut sakit lah. Betul Betul begitulah. Terimalah hakikat. Jangan jadi alasan kawan ni kaki lutut tak nak pergi masjid dan sebagainya. Kita gunakan seluruhnya. Sisa kesihatan kita itu. Itu, tuan. Itu yang pada minggu lepas sahabat saya terasa terharu sahabat saya Ustaz Almarhum rahimahullah, Ustaz Rosli Bahari yang berada di Marsah, walaupun dalam keadaan sakit tu, dia dialisis, tapi dia pergi juga dah lemah, pergi ke tempat kerja, meninggal di tempat kerja. Allahu Akbar. Meninggal tempat kerja. Saya rasa memang, ya Allah, seronoklah kan meninggal tempat kerja. Bukan meninggal tempat lain. Tempat kerja lah tempat yang baik kan. Meninggal tempat kerja. Ya, hari tuan-tuan. Allahu Akbar. Yang maknanya melihat itu, dia menggunakan seluruh umurnya itu, walaupun ada sisa-sisa yang sebelum tu isterinya bulan lepas meninggal, isteri bulan sebelum tu meninggal, kemudian dia pula meninggal. Itu rakan sebaya, rakan sekelas di Mak Tafiz dulu, di Mesir itu, umur 57 meninggal. Tapi nak cerita betapa digunakan seumurnya itu untuk memanfaatkan bukan pada diri je, juga kepada masyarakat. Begitu juga kita, tuan-tuan. Kita ni dah ada Allah kurniakan sesuatu nikmat pada kita itu, maka kita gunakan, manfaatkan. Itu dia.
Ya, manfaatkan. Manfaat ni bukan maknanya manfaat itu nak yang satu besar, ya, tentang cerita tentang memanfaatkan kepada negara. Tak payah cerita macam tu. Itu biarlah Perdana Menteri yang fikir. Manfaat pada diri yang sekeliling kita lah. Tak fikir manfaat kepada fikir tentang kewangan. Biarlah Menteri Kewangan yang fikir. Kita fikir kita lah. Situasi kita. Ni tuan-tuan ya. Okey. Tiada apa, saya ulang balik. Tiada apa sebarang kebaikan pada diriku yang aku simpan sahaja benda ini. Maknanya Rasulullah memanfaatkan. Okey. Melainkan jika aku boleh lakukan dengan membuat kebajikan, maka pasti aku akan lakukan. Ini maknanya Rasulullah memanfaatkan seluruh apa yang Allah kurniakan kepadanya. Termasuklah nyawanya, termasuklah jasadnya. Tu dia. Sebab itu kita lihat mengorbankan, mensedekahkan, menginfakkan jiwa dan raga kepada agama Allah. Sebab itu kita lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sendiri mensedekahkan, menginfakkan apa yang ada, jiwa dan raganya untuk apa? Untuk agama Allah SWT. Maka ini kita lihat inilah sifat-sifat yang terpuji, yang patut kita contohi. Kerana siapa lagi yang kita nak contohi? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Inilah sifat-sifat yang terpuji. Walaupun Allah kurniakan kepada Rasulullah nikmat yang besar, sangat besar, tapi dia sanggup berkongsi. Itu manfaatlah berkongsi. Mana tak kedekut lah, maksudnya tak kedekut, kongsi tuan-tuan. Kadang-kadang kita ada idea, kita kongsilah, duduk sama-sama atau kongsi. Kemudian bila mesyuarat kita kongsi idea kita tak terima, sabarlah, diam-diamlah, jangan keluar pula. Kan? Kita ada idea dalam mesyuarat, kongsi, tiba idea kita tak terima. Terimalah. Adalah apa tu, ada mesyuarat. Kalau idea tak terima, kita seorang, ada 9 orang lagi tak terima, maka kita diam-diamlah. Ini keluar pula daripada jemaah, kerja tuan kuasa masjid. Aku tak suka betul lah tuan kuasa masjid ni, idea aku tak terima je. Agak tu terimalah tuan-tuan. Maknanya kita kongsi apa yang ada pada kita. Bukan maknanya kongsi itu, manfaat itu bukan memerlukan jumlah yang besar. Yang boleh memberi manfaat. Di mesin pun boleh memberi manfaat. Boleh manfaat. Okey, kita ada senyuman. Senyuman pun ada manfaat. Senyum pun manfaat lah. Kan? Jumpa kawan-kawan, Assalamualaikum. Senyum je, manfaat juga. Senyum. Dah bagi itu senyum, manfaat juga. Manfaat apa yang ada? Itu dia tuan. Jadi tuan-tuan Allah, itu di antara yang pertama, apa yang ada. Kemudian yang kedua, saya merujuk tadi secara matannya, tapi ini saya huraikan baiklah. Seterusnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil dia punya intipati je. Wa man yasta'fif, ini ambil. Wa man yasta'fif yu'affahu Allah, wa man yastaghni yughnihillah. Ini okey, yughnihillah yughnihillah, sorry. Okey. Ini sesiapa yang memelihara dirinya daripada meminta-minta, iaitu orang tersebut tidak minta sedekah dan tidak minta bantuan, serta dia hanya mengambil apa saja yang diberikan kepadanya, maka Tuhan jadikanlah pada dirinya kecukupan. Apa kecukupan tuan-tuan? Iaitu qanaah. Dia dah ada tapi diminta-minta lagi. Tapi kalau dia tak minta, maka Allah akan cukupkan. Yang itu dipanggil Allah masukkan dalam diri, kurniakan dalam apa tuan-tuan? Dalam tu sifat qanaah. Apa qanaah ini? Qanaah inilah sifat berpuas hati dengan apa yang ada pada
yang ada dan Tuhan berkati apa yang ada. Ambil qanaah itu ialah berpuas hati dengan apa yang ada. Bukan kena take note tuan-tuan, bukan puas hati cukuplah. Kawan nak pencen relax je, follow je. Tu puas hati tak boleh lah. Ya makna bukan yang itu, puas hati maknanya kita cari kita cari itu yang kita dapat. Dah bersara kau dapat apa? Itu yang kita dapat. Separuh gaji 60%. 60%. Kalau saya pencen tak dapat 50% je. Sebab tak sampai 30 tahun. Kerja tak sampai 30 tahun. Umur 30 lebih baru kerja. Kerja je. Tahu. Ya. Kalau 55 tu memang confirm lah. Ni pasal 60, saya 60 lah. Saya 60. Cukup-cukup je 30 tahun. Gitu lah. Kalau pencen sekarang tak cukup 60. Contoh gitu. Adakah saya tidak qanaah? Bukan gitu tuan, maksudnya kan. Maknanya kita usaha tuan-tuan, usaha. Allah begitu. Usaha, bukan maknanya qanaah itu kita tak kawan sudahlah. Ya, kita cari tapi Allah bagi tu je. Maka kita tak minta-minta, tetapi Allah bagi apa tuan-tuan? Kepuasan pada harta, pada apa yang ada pada kita, itu qanaah. Dan bukan saja itu saja. Apa yang kita berpuasa itu Allah berkati. Allahu Akbar. Ini yang paling penting, berkat tuan-tuan. Ya. Allah berkati. Qanaah tu Allah, kita tak minta-minta, ya. Kadang-kadang kita dah dapat beras contoh. Contoh ni tak ada kaitan. Dah dapat sekambit beras. Minta lagi. Minta lagi. Habis dalam rumah tu 10 kampit beras. Allahu Akbar. Orang lain tak dapat. Allah. Cukuplah dulu 10 tu mungkin 10 kilo tu nanti ada orang datang hantar lagi. Gitu. Itu berkat tu. Kalau ambil 10 tak berkat, habis gitu je. Habis 10 habis, besok tak ada orang nak bagi. Senyap je. Itu yang datang mengamuk tu. Betul tak? Betul mengamuk betul? Sebab itu tuan-tuan, kita ni kita tanamkan, kita tarbiyah diri kita sebagai sifat qanaah. Ya, sebab tu ramai kalau netizen Malaysia ni ngamuk-ngamuk kenapa? Itulah sifat dia. Dah lah minta-minta, dah ada tu minta-minta lagi, macam tak cukup, ya. Bila Allah tak berkati rezeki dia tu, cukup sekadar tu, kalau dapat 10 je berhenti Allah. Tetapi kalau bersifat qanaah, ya, dapat 1 Allah berkati. Sama bila berkati tuan-tuan, ya, dia sentiasa ada. Tu dia, itu yang penting tu. Allahu Akbar. Tapi nak sampai ke peringkat tu nak kena banyak mujahadah lah tuan-tuan, ya. Banyak mujahadah lah. Ya, banyak mujahadah maknanya berkorban lah. Mujahadah, kita nak duduk majlis ilmu, kena duduk lah majlis zikrullah, mujahadah lah. Tak boleh nak duduk-duduk gitu, ni tuan-tuan. Ini yang diajar oleh Rasulullah SAW. Okey. Baik. Syarahnya ialah wa man yasta'fif yu'affahu wa man yasta'fif yu'affahu. Ya, apa ifah itu ialah apa yang yu'iffahu Allah, bermaksud ifah ni ifah apa tuan-tuan? Dalam sabda Nabi Muhammad SAW bermaksud tidak meminta-minta dan sabar dengan apa yang ada. Ifah. Maksud ifah tadi yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ifah, ain, faha. Ifah. Ni. Apa maksud ifah? Ialah yang disebut oleh Rasulullah ialah tidak meminta-minta dan sabar dengan apa yang ada. Yalah, kadang-kadang kita sendirilah tuan-tuan. Yalah, itu kadang-kadang dia menyelinap masuk. Itu memang fitrah lah kadang-kadang. Rasa kita tak sabar apa yang ada kita ada kan. Itu yang kita takut, ya. Sesiapa punya sikap sebegini, maka Allah SWT akan menjadikan apa yang dimiliki itu keberkatan. Siapa yang rasa qanaah, rasa iffah, tidak minta-minta, sabar dengan apa yang ada, maka siapa yang ada sifat ini pada dirinya,
maka Allah akan kurniakan keberkatan, berkat, barakah. Barakah, ya. Apa barakah? Maknanya apa saja yang baik. Maknanya apa yang saja yang baik, barakah. Itu nama barakah. Allah kebaikan, kebarakah itu kebaikan, barakah. Itu dia. Ya. Itu, itu dia. Maknanya Allah kurniakan rasa cukup, itu barakah juga. Allah kurniakan kesihatan, itu pun barakah juga. Allah kurniakan kebahagiaan, itu barakah juga. Barakah, ya. Bukan, kita tengoklah sendirilah tuan-tuan, ya. Kita tengok barakah ini kan bukan merujuk kepada berapa banyak dia ada, kan. Berapa banyak dia ada, berapa banyak ataupun kesihatan yang sempurna. Barakah ni kita tengoklah, kita tengok di luar lah tuan-tuan. Banyak juga orang kaya-kaya tapi tak bahagia. Betul? Itu saya bukti menunjukkan bahawa barakah itu bukan bergantung kepada banyaknya harta ataupun punya kesihatan yang sempurna. Tetapi barakah ini bersifat subjektif tuan-tuan. Subjektif. Maknanya dia orang yang banyak harta pun kalau dia ni dia dapat barakah. Orang yang tak ada harta pun tapi dia rasa qanaah, dia pun dapat barakah. Orang yang tak sihat pun tapi dia sabar dengan apa yang Allah kurniakan padanya, dia dapat barakah. Mungkin dia sihat, dia tak sihat, tapi anak-anak dia semua sihat belaka, isterinya sihat belaka, anak-anaknya yang menjadi. Itu pun barakah. Tuan-tuan, itu barakah, ya. Manakala sesiapa yang suka meminta-minta, maka apa yang telah dimiliki itu adalah tidak barakah, tidak berkat. Dah ada, dia minta-minta lagi. Bukan maknanya kita jangan kaitkan dengan kita nak minta naik pangkat. Itu lain cerita tuan-tuan. Naik pangkat tu memanglah kita dia punya susunannya. Alah, naik pangkat betul lah. Tapi naik pangkat bukan kita kosong-kosong itu. Naik pangkat kena siapkan folder file, kan? Betul? Nak naik pangkat tu siap folder file, siap apa penuh. Apa tu 3-4 bulan tu siapkan file tu. File semua file, kan? 3 tahun sebelum itu. Tengok. Kalau saya RPH pun tu kena siap 3 tahun. RPH. Mana RPH ku dah lama. Tu sampai macam tu RPH tu buat, tuan. Bayanglah kalau daripada 3 tahun lepas, tak mana filenya, memang tak ada file pun waktu tu. File contoh ada file. File siap. Dah siap tu tuan-tuan, tengok pula lepas tu temu duga lagi. Allahu akbar. Tapi tak apa, itu minta-minta bukan bermaksud itu minta-minta untuk tu, tapi itu cerita lain. Maksudnya ni di sinilah meminta-minta, dah kita usaha sungguh-sungguh tapi itulah dapatnya. Itulah. Maksudnya begitu. Ya? Itu tuan-tuan. Baik, akan tetapi disebut dalam syarahnya. Akan tetapi sekiranya mereka yang uzur atau dilanda darurat ini telah kembali sihat, maknanya kalau uzur dan kembali sihat, gagah atau senang namun masih terminta-minta juga, maka kurniaan tersebut akan ditarik balik, ya. Kalau kita ni dah memang ada keperluan, kita minta sihat, kita dah dapat itu maksudnya tadi lah, kita dah dapat untuk hajat kita dah dapat, kita tak ada, kita minta hajat kita, tapi kita dah senang dan sebagainya, kita minta lagi, maka kurniaan tersebut akan ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat itulah, maknanya ingat kepada kita bahawa dia punya apa yang ada pengajaran yang boleh kita ambil di sini ialah di mana Islam ialah melarang maknanya bersifat malas lah. Maknanya bersifat malas, kena usaha, dapat usaha tapi tak dapat, maka kita qanaah lah, ya. Sememangnya golongan yang malas untuk bekerja, suka minta-minta
dan tidak menggunakan tenaga sendiri, memang sentiasa wujud di dunia. Memang betul lah, kita terima. Ya, tu. Tadi kita nak naik pangkat, kita usaha. Kita nak lebih, kita usaha. Kita nak lebih, usahalah. Ya, ada kelapa sawit. Ya, kelapa sawit dibiarkan gitu aja, ya tak dapat apa-apa. Ya, nak kena racun, nak kena apa, baja tak? Baja. 10 tahun sekali baja sekali. Mana nak dapat baja? Baja paling tidak pun kalau saya tengok dalam Google, saya Google tu, ya tuan-tuan, nak dapat 1 ekar 1 tan, ya tuan-tuan, ya, dia 1 ekar 1 tan 1 kilo sebulan gitu tau. Sekilo dak sebulan, bayanglah ya. Maknanya 12 kilo nak bagi pokok tu ya tak? 12 kilo bayang setahun. Bukan kita ada sepokok. Bukan ada sepokok, ada 500 pokok. Bayanglah 100 pokok je bagi. Dah berapa kali je dah. Jadi kita usaha, barulah dapat. Tapi baji juga tak dapat juga. Alhamdulillah. Sebab alhamdulillah lah baju kan. Tu kalau kita dengar rintihan daripada pekebun-kebun kecil sebelah tanah gambut sanalah. Tanah gambut. Bagi MPOB dalam kursus, macam mana apa ni, macam mana kita orang dah bagi baca kapuan, tak apa dosa, itu je dapat. Alhamdulillah. Beli kebun lain. Itu dia. Okey, contoh mana kena usaha, tuan-tuan. Okey. Itu dia tuan-tuan, di antara yang perlu kita tu. Okey. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selagi kita intisari dia tu, ma yazalu rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhi mus'atun lahmin. Apa dia? Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain pada hari kiamat akan menghadap Allah dalam keadaan tiada sekerat daging sama sekali pada wajahnya. Maknanya, ya, ni sebenarnya nak suruh orang rajin bekerja lah, bukan suruh kemalas. Tapi mengingat kepada kita, ya, seorang yang selalu minta-minta kepada orang lain pada hari kiamat, ia akan menghadap Allah dalam keadaan tiada sekerat daging sama sekali pada wajahnya. Maknanya nak ingatkan pada kita, jangan ada sifat malas. Kena rajin dan banyak memberi. Okey. Maka sifat minta-minta ini adalah sifat yang buruk dalam Islam. Kecuali dalam keadaan darurat lah. Macam dibaling kan, apa tu, kepala air kan, macam tu, yalah, dah tak ada apa semua, habis rumah itu Allah punya kerja, ya. Bila-bila masa je lah tuan-tuan, ya. Rumah boleh hanyut, baik orang mana je tak, rumah boleh hanyut. Waktu kita janganlah act sangatlah, ya. Walaupun kita banyak sangat harta, rumah kita kukuh, bila sekejap je Allah hantar tenteranya, sekejap je hilang. Bukan kita orang baling tu act, tapi maknanya gitulah hakikat dia tuan-tuan, ya. Kalau dalam keadaan darurat, tu boleh lah, ya. Kecuali mereka yang berada dalam keadaan darurat, ya, yang begitulah. Walaupun begitu, umat Islam digalakkan supaya memberi kepada orang yang meminta. Maknanya tu satu, ya. Yang meminta tidak digalakkan Islam, tetapi Islam menggalakkan memberi kepada orang yang minta. Bagilah tuan-tuan. Wa masaila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta, jangan diherdik. Dalam surah Duha kan, tak boleh herdik. Bagi je lah. Bagi. Kalau kita kat Mekah tu, tangan dimusik ke dalam tu kan, bagilah, jangan tak bagi je. Bagi serial kan boleh, bukan apa, bagi je lah kan. Jangan pula dia ni temberang lah, nipu. Tengok tangan dia, bukan dia apa, tangan dia pusing belakang, nampak ini je kan. Tu dia, ada macam tu, bagi, tak apa. Kalau dia tak ada tuan-tuan, kalau dia ada, sudah tentu dia tak minta kan. Dia tak ada, kita bagilah. Mana yang kita mampu, ya. Itu kelebihan kita, maknanya kita ada.
Ya, maknanya jangan menghampakanlah. Sebab itu wa masaila fala tanhar, jangan apapun orang yang meminta-minta jangan kita herdik dan sebagainya kita bagi. Jangan menghampakan permintaannya dan jangan sekali-sekali menyakiti perasaannya. Maknanya kita bagi, orang minta bagi. Maknanya hadis ini makan bagi kita ya, kelebihan orang yang memberi. Bila nak beri kita kena ada kan, betul? Bila nak memberi kita kena adalah. Kalau tak ada macam mana? Kena ada. Maka nak kena rajin. Itu hadis ni banyak dia punya pengajaran. Nak kena rajin. Nak kena usaha untuk dapatkan. Itu dia. Tu. Ya. Baik. Sekiranya terdapat seorang yang meminta sedekah, sepatutnya diberikan sahaja pemberian kepada mereka dan juga menasihati dengan baik tanpa berkata buruk kepada mereka. Maknanya minta sedekah, bagilah. Ya. Ini yang terbaik lah kita bagi. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada hadis yang kita kongsikan pada pagi ini ialah ya, sebagai satu pengajaran bagi kita ialah daripada hadis ini ya, di mana kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang pertama pengajaran kita lihat ya, kita lihat daripada yang tersurat. Yang tersurat dulu. Mana yang tersurat kita tengok Nabi orang minta bagi. Minta bagi kan? Menunjukkan Nabi merupakan seorang yang pemurah dan dermawan. Itu yang tersurat, Mana yang nampak daripada hadis tadi itu, yang zahir pada tadi makna. Ya, Nabi Muhammad SAW sanggup mengagihkan barang-barang kepunyaannya baginda kepada para sahabat yang memerlukan sehingga tiada lagi yang tersisa. Maknanya kita lihat Rasulullah, itulah sifat-sifat Rasulullah ya, yang patut kita contohi. Walaupun orang minta dia bagi, walaupun dah tak ada pada dirinya suatu benda, kita kena bagi. Ini contoh. Ini kan lagi duit dah banyak, harta banyak lagi, orang minta minta buat tak bagi dah lah tak bagi, ngutuk lagi, hadik lagi. Bagilah tuan-tuan, bukan bagi tu nak perlu banyak, bagilah ya. Rasulullah begini. Ini contoh-contoh Rasulullah yang patut kita contohi. Okey, yang kedua ya, kekayaan yang sebenar dinilai dengan kekayaan jiwa, bukan berdasarkan kekayaan harta benda. Tu. Kenapa kekayaan jiwa? Ialah betul sabar ni datang jiwa tuan-tuan. Bayanglah tuan-tuan, kekayaan jiwa itulah yang sebenar. Sebab tu banyak harta pun tetapi tak ada kekayaan jiwa, dia tak boleh nak bagi sedekah. Tak boleh tuan-tuan. Memang tak bagi. Memang zakat pun tak nak keluar. Bukti kita tengok siapa? Fir'aun, Qarun. Tak ada kekuatan jiwa. Dia banyak harta tapi disuruh sedekah, tak ada sedekah. Itu bukan jiwa. Bukan kekayaan itu di sudut Islam bergantung kepada kekayaan harta benda. Orang yang miskin pun tak ada harta. Oleh kerana kekayaan jiwa tu dia sanggup memberi. Ni tuan-tuan okey. Itu dia. Okey. Ketiga pengajaran kita daripada hadis. Sifat meminta-minta merupakan sifat yang tidak baik. Allah SWT menjadikan apa yang dimiliki oleh mereka tidak bersyukur, tidak mempunyai kekuatan, tidak cukupi. Maknanya sifat minta itu suatu benda yang tidak digalakkan dalam Islam, kecuali darurat tadi ya. Sepatutnya dia bersyukur dengan apa yang ada. Sepatutnya bersyukur dengan apa yang ada, sebab bila bersyukur dengan apa yang ada, Allah akan kurniakan keberkatan. Tu yang ketiga. Kita ambil pengajaran je lah. Okay. Baik. Yang keempat. Ni kita macam belajar dekat sekolah pula aku. Macam kat sekolah ni. Senang di situ. Sifat bersyukur dan merasa cukup merupakan sifat yang terpuji. Bersyukur dan merasa cukup. Syukur ni macam mana syukur?
Syukur ni maknanya dia dapat, dia boleh dia memanfaatkan pada orang lain, manfaat dirinya pada orang lain. Syukur itu syukurlah. Dia dapat nikmat, kekayaan, dia bersyukur, dia manfaatkan pada diri dan pada orang lain. Itu dia. Dia bagi kat orang, merasa cukup. Merupakan sifat yang terpuji. Mereka yang memiliki sifat ini akan sentiasa dipermudahkan urusan. Tengok tuan-tuan, itu berkat, dimudahkan urusan dia, keluarga dia, dimudahkan urusan tuan-tuan. Ya, dan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesenangan jiwa. Sebenarnya itulah kata tadi, ketenangan, kebahagiaan itu bukan bergantung kepada banyaknya harta dan sebagainya. Ya, melihat daripada berkatnya, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerja buat kita tadi tu. Ya, sentiasa sabar, sentiasa memberi dan sebagainya tuan-tuan. Itu dia. Itu dia. Okey, mana itu yang penting. Yang kelima, perbuatan memberi merupakan last ni satu pengajaran daripada ni, mana kita kena beri amalan yang baik. Umat Islam digalakkan supaya memberi dan menasihati dengan baik kepada golongan yang memerlukan. Maknanya kita kena bagilah. Sebab tu kita lihat kadang-kadang di media sosial kadang-kadang kita tengok macam sekarang ni baling keperluan untuk membantu rakan-rakan kita yang di sana kita hulur-hulurkanlah ataupun yang lain-lain lah di sekitar kita kita hulurkanlah hulurkan itu dia. Yang terakhir orang yang sabar akan sentiasa dibantu dan diberikan kekuatan Allah SWT. Maknanya maksud di sini ialah harta banyak pun kita kena sabar. Kena sabar. Beri kesihatan yang betul pun sabar juga. Sabar, ada sabarnya, sabar. Itu dia. Tak berapa sihat pun sabar juga. Memanglah kalau tak berapa sihat biasanya Allah tak sabar betul kan, kita rasa yang sihat tu pun kena sabar. Sabarnya apa tuan-tuan ni? Iyalah, dah tu ni janganlah sabar aje dah turunnya. Kalau kita nak jaga kesihatan, jagalah kesihatan aja tak? Ini makan gearbox kambing je. Balik ceramah gearbox. Minumnya apa? Minumnya apa tu ni, sirap Bandung. Sirap Bandung pula ni sirap Bandung tu yang betul sedap dah kan. Kesian kadang ustaz-ustaz tu dia ceramah malam tu, ustaz kita minum belanja nasi Arab, lepas tu apa tu tiap-tiap malam habis orang tu. Bukan nak apa, nak membunuh orang tu sebenarnya. Sabar, bukan nak memuliakan, kena jaga. Tu jaga kesihatan kadang-kadang. Contoh. Tapi sebab PKP ni alhamdulillah okey, relax. Kadang-kadang orang kita bila majlis ilmu makan kan. Sebab apa? Dengan harapan bila buat makan orang datang ramai. Tak, zaman dulu tu, zaman sekarang mana ada. Tuan-tuan tu sebab PKP ni kita tengok alhamdulillah steady je. Okey. Sabar semua. Sabar sentiasa dibantu. Orang yang sabar akan sentiasa dibantu dan diberikan kekuatan Allah SWT. Orang sabar dibantu. Dibantu oleh Allah. Sabar merupakan pemberian sangat berharga daripada Allah SWT. Sabar ni. Jadi dengan kerja kita ini, dengan hadis Rasulullah SAW yang kita kongsikan untuk pagi ni, saya merujuk daripada kitab Riyadhus Shalihin ini, hadis yang saya sebut adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan memberikan satu pengajaran bagi kita bersama, insya-Allah kita dapat amal bersama, insya-Allah. Perlu diingat bahawa rehat kita bukan rehat di dunia, tapi rehat untuk beramal soleh, bukan tak ada rehat, tiada rehat amal soleh di dunia ini. Rehatnya ialah nanti bila Allah panggil kita. Disitulah rehat yang abadi. Allahu Akbar. Saya rasa untuk setakat itu sekadar yang boleh saya sampaikan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا من يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا بوجهك الكريم ربنا آتنا في الدنيا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان بخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق العظيم والله أعلم بالصواب. Allah terima kasih. Ya.